Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Thank you very much sebab masih lagi sudi view video-video aku dekat dalam my YouTube channel ni. Dan terima kasih sebab sudi subscribe. Yang belum subscribe, tekan butang merah yang dekat bawah tu. Dan jangan lupa tekan juga butang notification supaya anda tidak ketinggalan aku punya video dekat dalam my YouTube channel ni. Okey, kita jump terus pada topik hari ini. Baiklah, baru saja berakhir krisis politik negara. Kita digemparkan dengan satu kisah ataupun satu kes yang membabitkan usahawan kosmetik terkenal. You know who. Saya tak perlu sebut sangat nama dia. Dan benda ini tersebar dekat dalam kita punya social media. Tetapi sebelum itu, saya nak jelaskan lagi sekali, ini merupakan pandangan peribadi saya. Saya bukan ahli undang-undang. Kalau sebelum ini saya cakap saya bukan ahli politik ataupun penganalisa politik, saya bukan peguam. Jadi saya nak bercakap based on saya punya perception as rakyat Malaysia, as netizen, as ahli bawang sedunia. So hari ini kita akan tengok isu ini dan kita tengok dulu video yang saya sediakan di sebelah mana entah mana-mana je lah. Baiklah, orang yang dikatakan bersalah belum lagi terbukti bersalah sehingga dia dijatuhkan hukuman oleh pihak mahkamah. So saya ambil pendekatan yang bukan pendekatan yang selamat, tetapi saya rasa pendekatan yang adil untuk beliau juga. Saya tak nak cakap bahawa dia memang melakukan benda ini sebab kita tidak tahu butiran-butiran apa yang diperkatakan oleh saksi, apa bukti yang ada tak mungkin bukti video atau bukti anything yang mungkin boleh mensabitkan kesalahan seseorang ini dalam kes-kes penderaan yang seperti yang berlaku lah. Saya nak bercakap based on perspektif saya. Kalaulah, andailah benda ini benar-benar terjadi, saya rasa sangat kesal dengan apa yang berlaku. Dan sebab anak dia ini, anak angkat dia, saya tahu saya adalah anak susuan kepada isteri dia. Dan saya tak pasti macam mana ikatan dia dengan si bapa, tetapi saya tahu ikatan dia dengan anak-anak yang usahawan ini tadilah. Mereka ini anak susuan. Dia tidak boleh bernikah dengan anak kandung ibu susuan dia. So bila saya tengok benda ini sangat menyentuh hati saya lah, sebab ini anak angkat. Apabila kita mengambil anak angkat, of course kita nak besarkan dia dengan penuh kasih sayang. Kita nak besarkan dia dengan didikan-didikan agama yang sebetulnya, bukan dengan cara menghukum seperti ini. Kalau zaman dulu mungkinlah. Saya rasa masa ketika itu kaedah-kaedah seperti ini, mencubit, memukul, merupakan satu benda yang orang biasa buat. Satu ketika dahulu. Akan tetapi untuk masa sekarang ini tidak sesuai lagi. Sebab kita lihat ramai pendekatan ibu bapa sekarang lebih kepada kaedah berlembut, lebih kepada kaedah psikologi, lebih kepada kaedah yang tidak menggunakan fizikal untuk memukul anak ataupun mendisiplinkan anak tersebut. Apatah lagi kalau dalam laporan polis yang dibuat, saya tak faham apa yang dimaksudkan dengan kerana dia nak merakam anak dia menangis, ataupun mungkin dia tengah merakam video dalam YouTube tetapi anak dia menangis dan dia memukul. Saya tak tahu which one is the thing. Tetapi apa pun sekalipun alasan dia, benda ini tidak sepatutnya terjadi. Kalau itu diletakkan pada zaman dahulu, cubit, pukul, tendang, everything benda yang biasa, benda yang common. Tapi sekarang tidak boleh dibuat. Kenapa dulu boleh, kenapa sekarang boleh? Kenapa sekarang tidak boleh? Sebab dulu kalau kita tengok the way of parenting itu sendiri, sebab mereka pernah dibesarkan dalam keadaan seperti itu dan mereka merasa bahawa apa yang
ibu dan bapa buat satu ketika dahulu berjaya menjadikan mereka seorang manusia yang berdisiplin, manusia yang hormat kepada ibu bapa. Akan tetapi kita punya generation sekarang bertukar. Okay, anak-anak sekarang terdedah dengan dunia YouTube, media massa, everything. Mereka tahu hak mereka sebagai seorang anak. Kalau suatu ketika dulu mereka tidak tahu hak mereka sebagai seorang anak untuk dijaga perlindungan dia, untuk dijaga keselamatan dia, untuk diberi kasih sayang, untuk diberi pendidikan. Tetapi zaman sekarang anak-anak sudah terdedah dengan benda ini, mereka tahu hak mereka macam mana. Walaupun anak ini baru berusia 2 tahun, orang-orang sekeliling sudah aware with the situation, yakni hak seorang kanak-kanak untuk dibesarkan dalam keadaan yang sihat daripada segi mental, daripada segi fizikal. Apatah lagi anak ini merupakan anak angkat mereka. Even though anak kandung sendiri pun kita tak akan buat seperti itu. Okay, saya tak pasti sebab apa. Kalau ia berlaku disebabkan oleh dia nak rakam video anak tersebut menangis, tetapi dia paksa budak itu menangis dan dia suruh orang gaji dia untuk pukul, itu merupakan tindakan yang sangat tidak wajar. Okay, sangat tidak wajar dan tidak boleh dibuat sama sekali. Kalau tujuan dia dia pukul sebab dia hilang hilang pertimbangan, dia nak rakam YouTube video anak dia menangis sebab yang dekat rumah tu saya pasti ramai orang gaji yang diasuh dan diminta untuk menjaga budak tersebut kan. Of course you boleh kawal keadaan tersebut, tapi saya tak tahu apa konten laporan itu yang sebenar-benarnya. Kalau dia nak rakam budak itu menangis, saya rasa yang usahawan kosmetik ini perlu cek dari segi mental dia lah. Okay, benda tak teli kot. Okay, tak sewajarnya dibuat. Dia kena cek dia punya minda. Okay, sama ada sihat ataupun tidak. Okay, baru boleh jaga anak. Saya tak pasti bagaimana orang menilai nak mengambil anak angkat ni macam mana, apa prosedur dia, everything. Orang kebajikan mungkin lebih tahu tentang isu ini. Tetapi seharusnya kalau benda ini terjadi macam dekat luar negara, dia ada satu frasa percubaan, okay, untuk proses pengambilan anak angkat itu selama berapa bulan sudah diselidiki anak ini sihat daripada segi mental dia, daripada segi fizikal dia, barulah mereka dibenarkan untuk meneruskan penjagaan tersebut. Akan tetapi kalau masih macam belum sihat daripada segi anak ini ada kekurangan daripada segi mental dan fizikal dia, daripada segi psikologikal, orang boleh kaji bagaimana perkembangan seseorang anak tersebut, dan orang ini tidak boleh dibenarkan untuk mengambil anak tersebut sebagai anak angkat mereka. Okay? Dan selepas usia 2 tahun, sebabnya kalau sebelum usia 2 tahun, dia akan ada satu proses lain lah untuk dia melihat kesesuaian keluarga angkat dengan anak angkat itu sendiri. Dan I hope benda ini boleh diselesaikan dengan jalan yang baik dan anak ini mendapat pembelaan yang setimpal dengan apa yang dia alami lah. Okay, of course kalau budak 2 tahun dia memang tidak ingat apa yang berlaku, tapi kesan psikologi dia boleh sampai ke masa dia dewasa. Okay, sebab masa kanak-kanak dia sudah mengalami benda yang traumatized seperti ini. Okay, ini merupakan isu penderaan, bukan isu yang main-main. Dan saya harap ada pengadilan yang sewajarnya, bukan hanya daripada pihak anak ini, tetapi juga dari pihak usahawan kosmetik ini tadilah. Kalau betul bukan dia yang buat, bukan dia yang bertingkah laku seperti itu, moga dia terhindar daripada segala fitnah yang terjadi. Tetapi kalau memang dia yang buat, saya mengharap bahawa kanak-kanak ini mendapat pengadilan yang sewajarnya. Okay, I think that's all for me. Thank you very much for watching and then have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.